Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung perbincangan kertas 2 kita. Kita sambung dekat soalan nombor 10. Jadi mari kita mulakan. Nombor 10. Jadual 10 menunjukkan 4 atom yang berlabel J, K, L dan M. Ini jadual 5. Soalan A. Tuliskan susunan elektron bagi atom di bawah. Untuk elektron J. Tengok nombor proton untuk atom J adalah 13. Kita tahu yang bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau dia nak susunan elektron, kita boleh guna jadi jawapan dia kat sini J, dia punya elektron adalah 13 juga. Kita tahu yang susunan elektron kita kena mulakan petala pertama dengan 2 elektron, petala kedua 8 dan petala ketiga ada 3. Kalau kita campurkan 2, 8 dengan 3 ni kita akan dapat 13. Seterusnya K. Bilangan proton dia 15. Maknanya elektron dia pun 15. Jadi petala pertama kita buat 2 elektron, kedua 8 elektron dan petala ketiga 5 elektron. Seterusnya soalan B. Tentukan bilangan neutron bagi atom L. Ni L. Ni atom L. Dia nak bilangan neutron. Kita tahu yang neutron adalah nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Jadi kat sini untuk atom L, dia punya neutron adalah 16. Bukan 16. 32 tolak 16. 32 tolak 16. Jadi dia punya neutron adalah 16. Seterusnya, lukiskan susunan elektron bagi atom M. Ni atom M. Ada 15 nombor proton. Jadi elektron dia pun ada 15. Cara dia, mula kita lukis nukleus dia dulu kat tengah-tengah ni. Kita labelkan sebagai M. Kemudian kita ada 15 elektron. 15 elektron. Petala pertama kita buat macam biasalah. 2 elektron. Petala kedua 8 elektron. Dan petala ketiga ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi macam ni lah. Lukis elok-elok lah. Bagi nampak dia punya bulat tu. Nombor soalan D. Berdasarkan jadual 5, atom manakah dikenali sebagai pasangan isotop? Bilangan isotop. Isotop ni maknanya nombor proton dia adalah sama tapi dia adalah atom yang berbeza. Kalau tengok dekat jadual ni, isotop adalah K dengan M. Sebab dia punya nombor proton sama tapi nukleon dia berbeza, nampak? Yang ni 32, yang ni 31. Jadi jawapan dia kat sini adalah atom K dan M. Itu saja untuk soalan 10. Jadi kita akan pergi ke soalan bahagian C.
Mulakan dengan nombor 11. Murid P dan murid Q sedang berayun pada kelajuan yang sama. Murid Q mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun berbanding murid P. Situasi ini menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti bergantung kepada jisimnya. Okay. Ini berkait dengan inertia. Okay. Kita pergi tengok soalan A. A. Nyatakan satu penyataan masalah daripada situasi di atas. Okay. Tengok situasi ke atas. Apa penyataan masalah dia? Penyataan masalah dia. Okay, kita lihat tempat lain dulu. Okay, dia tanya satu penyataan masalah situasi ke atas ni. Okay. Nombor 11. Okay, 11 A. Penyataan masalah dia adalah okay, adakah jisim mempengaruhi inersia ataupun masa yang masa silap masa untuk objek berhenti berayun. Okay, masa untuk objek berhenti berayun. Okay, ini adalah dia punya penyataan masalah. Seterusnya soalan B. B dia nak apa? Okay, B dia nak cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Okay, apa hipotesis yang kita boleh bina daripada situasi dua orang ni tadi? Okay, hipotesisnya ialah semakin besar jisim suatu objek, okay, semakin lama masa untuk objek berhenti berayun. Okay. Seterusnya kita pergi dekat soalan C. Okay. Soalan C dia banyak sikit. Soalan C. Okay. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan pasir, 2 baldi plastik, tali yang sama panjang dan jam randik. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Okay, yang pertama dia nak tujuan eksperimen, kedua dia nak mengenal pasti pemoleh ubah, ketiga dia nak kaedah atau prosedur yang digunakan, dan keempat adalah penjadualan data. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, soalan C1. Okay, dia nak tujuan. Tujuan kita kena ingat kata kunci untuk buat ayat tujuan adalah untuk mengkaji hubungan antara antara apa? Antara pemoleh ubah bergerak balas dengan pemoleh ubah di manipulasi. Antara, jadi di sini untuk mengkaji hubungan antara jisim suatu objek
dengan masa untuk objek berhenti berayun. Okey, ni contoh ayat tujuan yang pertama. Okey, contoh yang kedua kamu boleh buat, okey, untuk menyiasat kesan jisim kesan jisim ke atas masa. Okey, kesan jisim ke atas masa yang diambil. Untuk objek berhenti berayun. Okey. Seterusnya, soalan C2. Okey, C2. Dia nak tadi pemboleh ubah yang terlibat. Okey. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah jisim objek. Okey. Jisim objek. Pemboleh ubah bergerak balas adalah masa yang diambil untuk objek berhenti berayun. Okey. Sudah ada dua pemboleh ubah dan pemboleh ubah yang terakhir adalah pemboleh ubah dimalakan. Apa yang kita tak ubah dan apa yang tak berubah. Apa yang tak berubah adalah panjang tali. Okey. Seterusnya, soalan C3. C3 dia nak apa? Lupa dah tadi. Tengok balik. Soalan C3 dia nak kaedah atau prosedur yang digunakan. Okey. Untuk yang ni, mula-mula kamu lukis dulu gambar. Okey. Tengok skema lah senang. Okey. Okey. Kamu lukis gambar macam ni. Okey. Dia ada baldi dengan yang pertama tin kosong. Yang kedua berisi pasir. Okey. Panjang tali tak berubah. Kamu gantungkan macam ni. Kemudian prosedur pertama adalah ayat dia. Dua baldi plastik digantung dengan tali yang sama panjang. Nampak? Okey, sama panjang. Kamu kena lukis bagi nampak sama panjang dia. Yang kedua, satu baldi diisi dengan pasir dan satu baldi lagi dibiarkan kosong. Okey. Macam dalam gambar rajah ni kan. Yang ketiga, kedua-dua baldi ditolak atau diayunkan dengan daya yang sama. Okey. Kamu tak boleh lah tolak yang ni kuat sikit, yang ni perlahan sikit. Tak boleh. Kena sama-sama daya yang sama besar. Okey, dan yang terakhir, catat bacaan masa baldi berhenti berayun. Okey. Cukup 4 prosedur ni berserta dengan gambar rajah, kamu akan dapat 4 markah kamu. Seterusnya, soalan terakhir untuk soalan 11, C4.
Dia nak penjadualan data. Okey. Untuk penjadualan data, kamu kena buat satu kolom untuk pemboleh ubah, dimanipulasi dan satu lagi untuk bergerak balas. Kemudian kamu isilah maklumat yang kamu ada untuk yang dimanipulasi ni, dan untuk bergerak balas kamu kosongkan sebab kamu cuma merancang eksperimen. Okey. Jadi cukup semua item dalam ni kamu akan dapat 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Okey, tenaga nuklear memberi banyak faedah kepada manusia apabila dijana dan dikawal dengan baik. Soalan A. Terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nukleus. Okey. Soalan A. Okey. Ayat pertama dia adalah pembelahan nukleus ialah proses pemecahan. Okey, proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat. Okey, ayat pertama kamu buat definisi. Kemudian ayat kedua adalah ayat yang berat. Okey, ni poin pertama. Poin kedua, kepada 2 atau lebih nukleus yang ringan dan stabil. Dan stabil dengan pembebasan tenaga. Dengan pembebasan tenaga. Ini soalan A. Soalan B. Sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Mengapakah sinar gamma sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. Okay. Dan B ni kita sambung dekat sinilah. Okay. Okay. Kecil sikit lah. Okay. Soalan 12B. Okay. Yang pertama, poin kamu adalah sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Okay. Yang kedua, ianya tidak mencemarkan alam sekitar. Okay. Sinar gamma dia tak cemarkan alam sekitar. Okay. Yang ketiga, sinar gamma boleh membunuh mikroorganisma. Yang keempat, menghalang percambahan. Okay.
Yang kelima yang kamu boleh buat, meningkatkan jangka hayat makanan. Jangka hayat. Dan poin terakhir yang kamu boleh buat, kehilangan nutrien yang minimum. Okay, kalau kamu guna sinar gamma ni, kehilangan nutrien dia adalah minimum. Okay, kamu boleh pilih 4 antara ni. 4, kalau ada 4 isi salah satu daripada ni, kamu boleh pilih 4 isi daripada 6 isi yang cikgu tulis ni. Okay, untuk soalan B. Seterusnya soalan C. Soalan C dia nak apa? Bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan kaedah yang betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul? Wajarkan jawapan anda. Okay. Soalan C. Yang pertama, nombor 1, menggunakan kotak plumbum. Okay. Huraian dia untuk penyimpanan bahan radioaktif. Yang kedua, memakai pakaian pelindung yang dilapisi dengan plumbum. Memakai pakaian pelindung yang dilapisi plumbum. Okey, huraian dia pula untuk mengelakkan terdedah kepada sinaran radioaktif. Okey. Yang ketiga pula, memakai lencana filem. Okey, huraian dia adalah untuk mengukur tahap pendedahan kepada sinaran radioaktif. Okey. Nombor 4. Poin keempat kamu adalah menggunakan alat kawalan jauh. Okey, huraian dia untuk mengalihkan bahan radioaktif. Alamak. Okey.
untuk alihkan bahan radioaktif. Okey, dengan cara ni lebih selamatlah berbanding kamu alihkan sendiri guna tangan kamu. Okey, yang kelima, menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, kadang kita tak tahu yang kita kena infection. Okey, tujuan huraian dia adalah untuk memastikan tahap kesihatan yang baik. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Okey, ni 13 13A. Kini pelbagai alat elektrik yang dijual di kedai elektrik telah mengaplikasi teknologi hijau yang mesra alam sekitar. Nyatakan dua ciri peralatan elektrik tersebut. Okey, 13A. Ada ruang? Okey, muat kat sini 13A. Okey. Dia nak apa tadi? Dia nak dua ciri peralatan elektrik yang mengaplikasikan teknologi hijau. Okay. Ada banyak pilihan. Jadi kamu boleh pilih antara dua daripada yang cikgu senaraikan. Okey, yang pertama, dia menjimatkan yang pertama, jimat tenaga. Yang kedua, kecekapan tenaga tinggi. Yang ketiga, menggunakan bahan boleh bahan binaan. Okay, menggunakan bahan binaan yang boleh diperbarui. Okey. Maknanya dia sentiasa ada. Jadi dia tak merosakkan alam sekitar. Okey, poin yang keempat. Dia tidak bebaskan gas rumah hijau. Okey, dia tak bebaskan ataupun hampir tak bebaskan. Okey, poin yang kelima, kurangkan jejak kaki karbon. Okey. Karbon. Okey. Kamu boleh pilih dua daripada 5 yang cikgu senaraikan ni. Okey. Seterusnya, nombor soalan B. Darjah 7 menunjukkan 3 contoh aplikasi teknologi rumah hijau dalam pengangkutan. Okey. Pengangkutan hijau, penciptaan kenderaan gas asli, penggunaan bahan api bio. Kaji maklumat pada darjah 7 dan bina konsep aplikasi rumah hijau dalam pengangkutan. Okey. Macam nak buat ni? Okey. Soalan
13B. 13B. Okey. Yang pertama yang kamu buat adalah maklumat. Kamu kena ada maklumat. Okey. Maklumat dia adalah pengangkutan hijau penciptaan kenderaan gas asli Allah Akbar. Penciptaan kenderaan gas asli. Okey. Dan penggunaan bahan api bio. Okey. Api bio adalah contoh, ni maklumat yang kamu ada adalah contoh aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan. Okey. Yang kedua, kamu kena pasti ciri sepunya. Okey. Ciri sepunya bagi ketiga-tiga aplikasi ni adalah ada yang pertama, bebaskan gas rumah hijau yang minimum. Okey. Yang kedua, mencegah pencemaran udara. Pencemaran udara. Dan ketiga, ciri sepunya dia tak mencemarkan alam sekitar. Tidak cemarkan alam sekitar. Okey. Pilih dua daripada tiga ciri sepunya ni. Yang ketiga, kamu kena ada adalah konsep awal. Contoh konsep awal adalah contohnya adalah membebaskan gas rumah hijau pada kadar minimum dan mencegah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah aplikasi adalah aplikasi
teknologi hijau dalam pengangkutan. Okey. Seterusnya, yang keempat, apa yang kamu kena ada adalah contoh lain selain daripada 3 aplikasi yang ditunjukkan tadi. Okey. Contoh lain iaitu kamu boleh buat basikal, kamu boleh buat electric car, kenderaan elektrik. Okey. Dan ketiga, kenderaan solar. Ini antara yang gunakan teknologi hijau. Dia mesra alam. Okey, dia tak merosakkan alam sekitar. Okey. Yang kelima, kamu kena tunjuk bukan contoh. Okey. Bukan contoh maknanya bertentangan dengan contoh lain ataupun contoh yang dibagi tu. Okey, iaitu kenderaan yang gunakan petrol atau diesel. Sebab apa? Sebab dia membebaskan dia punya asap kenderaan tu dibebaskan gas-gas yang menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi dia tak mesra alam. Okey. Poin kelima. Seterusnya poin keenam. Poin keenam adalah konsep sebenar. Okey, konsep sebenar kamu adalah aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan adalah teknologi yang membebaskan gas rumah hijau. Pada kadar yang minimum. Dan dapat mencegah pencemaran udara. Okey, ni pencemaran. Pencemaran udara. Okey. Konsep sebenar dia, aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan adalah teknologi yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang minimum dan dapat mencegah pencemaran udara. Okey. Ni kadar kadar. Okey, soalan C. Dia nak apa? Soalan C dia nak, apakah anda setuju bahawa teknologi hijau dalam kehidupan harian
akan mengurangkan pencemaran alam sekitar? Wajarkan jawapan anda. Okey, jawapan dia Tok C. Jawapan dia adalah setuju. Sebab apa? Okey, yang pertama, poin kamu. Okey. Pengamalan teknologi hijau ni, okey, dia dapat mengurangkan kebergantungan pada sumber bahan tenaga bahan api pula dah. Aduh. Api. Okey, kurangan bahan api fosil. Poin kedua, mengurangkan pencemaran udara. Dan yang ketiga, mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Okey. Ni jawapan yang kamu boleh buat. Okey. Jawapan dia adalah setuju kerana dia mengurangkan kebergantungan pada sumber tenaga bahan api fosil. Yang kedua, dia mengurangkan pencemaran udara. Dan yang ketiga, dikurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Okey. Itu saja untuk perbincangan kita, untuk perbincangan kertas 2 kita. Jadi diminta kamu buat pembetulan lah untuk semua soalan dalam buku latihan. Okey, setakat ni saja video kita kali ni. Terima kasih dan selamat bercuti.